Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Afifuddin Husairi dan rakan-rakan sekalian. Kami kumpulan 12 ingin membincangkan tentang impak pandemik COVID dan geopolitik ke atas pengetahuan dunia di Thailand. Berikut adalah ahli-ahli kumpulan kami. Thailand merupakan lokasi yang dipilih untuk menjalankan kajian ini. Thailand merupakan antara negara yang paling hampir dan bersepadan dengan Malaysia. Selain daripada itu, Thailand juga terletak bersempadan terus dengan beberapa negara seperti Cambodia, Laos dan Myanmar. Thailand mempunyai sekitar 1,430 pulau dan kebanyakannya penduduk menetap di bandar. Berdasarkan data terkini Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Thailand telah mencatatkan kepadatan penduduk seramai 70,212,010 penduduk dengan majoriti kepadatan penduduk adalah Bandar Bangkok. Majoriti penduduknya adalah beragama Buddha diikuti dengan agama lain seperti Islam, Kristian, Hindu dan kepercayaan tradisional. Thailand merupakan sebuah negara yang membangun. Thailand telah dikenali sebagai negara yang membangun kerana saiz dan kadar pertumbuhan penduduk yang tinggi di Thailand, iaitu sebanyak kira-kira 70,235,361 penduduk. Seterusnya, ekonomi Thailand adalah gabungan sektor pertanian yang kukuh dengan sektor pembuatan yang maju serta sektor perkhidmatan yang stabil. Walaupun sektor pertanian telah memberi laluan kepada pihak lain, ia masih menggunakan sebahagian besar tenaga buruh dan masih menyokong ekspor. Thailand telah menjadi negara yang keempat terkaya di Asia Tenggara selepas Singapura, Brunei dan Malaysia pada tahun terkini. Dari segi latar belakang politik pula, Thailand telah mula mengamalkan sistem raja berperlembagaan, namun Thailand telah mengalami 13 siri rampasan kuasa tentera sehingga kini. Sistem raja berperlembagaan hampir serupa dengan Malaysia, di mana raja menjadi ketua sebagai tanda simbolik dan istiadat. Namun, bezanya adalah negara Thailand hanya mempunyai satu raja, manakala Malaysia mempunyai 9 orang raja yang memerintah negeri masing-masing. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, Thailand mengeksport barangan perkilangan iaitu sebanyak 86% daripada jumlah penghantaran, barangan elektronik 14%, kenderaan 13%, mesin dan peralatan serta bahan makanan adalah sebanyak 7.5%. Barangan pertanian turut utamanya beras dan getah menyumbang 8% daripada jumlah penghantaran. Tambahan pula, rakan kongsi ekspor utama Thailand adalah China, Jepun, Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah. Seterusnya, kami akan membincangkan tentang kesan COVID-19 terhadap ekonomi di Thailand. Pada awalnya, Thailand telah mengesan 4 kes berkaitan coronavirus di mana ia melibatkan 3 orang pelancong daripada China dan seorang wanita warga tempatan. Walau bagaimanapun, Thailand telah mengesahkan kes pertama virus corona di mana ia membabitkan seorang pelancong wanita berusia 61 tahun dari Bandar Wuhan pada 12 Januari 2020. Thailand telah merekodkan kematian pertama di negara itu akibat COVID-19. Pada awalnya, beliau telah mengalami demam tinggi sebelum dijangkiti virus COVID-19 dan telah dipindahkan ke Institut Penyakit Berjangkit. Pada ketika itu, mangsa berada dalam keadaan yang sangat lemah selepas menghadapi virus COVID-19 walaupun menunjukkan keputusan negatif pada ujian tersebut. Dan akhirnya, mangsa disahkan meninggal dunia akibat kegagalan pelbagai organ pada jam 6.25 petang. Berdasarkan hasil pencarian, sebanyak 69.5% penduduk daripada 70 juta orang yang tinggal di Thailand telah lengkap vaksinasi mereka, namun hanya 11.5% sahaja yang sudah lengkap dari ketiga-tiga dos vaksinasi. Antara sebab terbesar yang menyebabkan virus COVID-19 ini tersebar luas di Thailand adalah disebabkan peminuman sosial di restoran-restoran yang menyediakan alkohol pada waktu malam. Menurut World Health Organization (WHO), kes keseluruhan COVID-19 di Thailand daripada 3 Januari 2020 sehingga kini
iaitu adalah sebanyak 4,725,885 kes yang telah disahkan. Namun begitu, Thailand telah mencatat sebanyak 33,792 kes kematian sepanjang bermulanya penyebaran COVID-19. Status COVID terkini menunjukkan bahawa sempadan Thailand telah dibuka dan membenarkan pelancong-pelancong luar untuk datang ke negara sewaktu COVID-19. Mereka tidak perlu menunjukkan bukti vaksinasi atau keputusan ujian COVID-19. Bahkan, pelancong tersebut hanya perlu membeli insurans perubatan sebelum tiba di Thailand, di mana insurans tersebut menyediakan perlindungan rawatan untuk rawat COVID-19. Antara keperluan yang perlu dipenuhi semasa di Thailand adalah amalan pemakaian topeng muka, penjarakan sosial dan patuhi sekatan yang dikeluarkan oleh kerajaan Thailand. Seterusnya, Thailand akan menamakan darurat seluruh negara yang telah dilaksanakan pada 20 Mac 2020 dan pesakit COVID-19 yang tidak bergejala atau bergejala ringan tidak perlu dikuarantinkan. Antara langkah-langkah pencegahan yang diambil Thailand bagi mengawal ekonomi negara adalah dengan menyediakan sistem perkhidmatan kesihatan yang mantap, teratur, efisien dan mempunyai bekalan perubatan dan keselamatan yang mencukupi. Sebagai contoh, kerajaan Thailand telah menyediakan tempat pusat pengasingan bagi menempatkan pesakit-pesakit yang telah pun disahkan positif dari jangkitan COVID-19 untuk dipantau rapi di pusat pengasingan. Selain itu, Thailand telah membeli 50,000 set ubat atau 2 juta pil antivirus COVID-19 bagi membendung pandemik. Pil tersebut akan digunakan sebagai rizab ubat keselamatan dan hanya akan digunakan untuk merawat pesakit COVID-19 serta kumpulan keutamaan yang berisiko tinggi. Di samping itu, Thailand telah memperketatkan lagi langkah kawalan dan pencegahan COVID-19 dengan menangguh pengoperasian awam di negara tersebut. Pusat Pentadbiran Situasi COVID-19 (CCSA) meningkatkan langkah kawalan virus dengan memanjangkan tempoh kuarantin kepada 14 hari dan turut memperluaskan ke kawasan zon merah dan dikenakan bagi individu yang memasuki negara. Akhir sekali, kerajaan juga telah memberi bantuan tunai sebanyak 45 bilion baht kepada rakyatnya semasa pandemik COVID-19 untuk membeli barang keperluan agar meningkatkan penggunaan domestik dalam negara tersebut. Seterusnya, untuk status mata wang, berikut adalah pola mata wang Thailand Baht kepada US Dollar mengikut suku tahunan pada tahun 2020 sewaktu COVID-19 melanda. Pada suku pertama bermula Januari hingga Mac, nilai Baht dilihat semakin susut daripada 30 Baht kepada 33 Baht per 1 US Dollar. Hal ini kerana fasa bermulanya tersebar kes COVID-19 di Thailand. Pada suku kedua, nilai Baht dilihat semakin meningkat untuk hampir kembali kepada nilai asal iaitu pada 31 Baht per 1 USD. Pada suku ketiga pula, nilai Baht dilihat mendatar dan tidak tentu antara 31 dan 32 Baht per 1 USD. Dan pada suku terakhir iaitu Oktober hingga Disember, nilai Baht semakin membaik dan kembali kepada 30 Baht per 1 USD dan ke bawah. Hal ini menunjukkan nilai Baht sudah hampir stabil semula pada akhir tahun sewaktu COVID-19 melanda. Bagi pola mata wang Baht kepada Malaysia Ringgit pula, tidak berlaku perubahan drastik kerana masih berada pada nilai 7 ke 8 Baht per Ringgit Malaysia. Pada suku pertama, trend nilai Baht kepada Ringgit Malaysia menurun daripada 7.35 Baht kepada 7.58 Baht, sama trend dengan pola mata wang Baht kepada US Dollar. Pada suku kedua, nilai Baht kepada Ringgit Malaysia meningkat semula dari 7.57 Baht kepada 7.20 Baht. Pada suku ketiga, nilai Baht kembali menurun dari 7.25 kepada 7.60 dan pada suku terakhir, nilai Baht meningkat sedikit dari 7.60 kepada 7.30 Baht per Ringgit Malaysia. Untuk impak COVID-19 terhadap kestabilan mata wang, pandemik yang melanda pada tahun 2020 telah menyebabkan pendapatan negara Thailand terjejas teruk.
Masalah ini berlaku berikutan kemerosotan kemasukan pelancong asing ke Thailand yang disekat bagi mengelakkan wabak COVID-19 semakin menular. Thailand juga antara negara yang mengalami kesan ekonomi yang sangat teruk berbanding negara lain, memandangkan negara ini banyak bergantung kepada sektor pelancongan. Bagi impak politik semasa terhadap kestabilan mata wang, COVID-19 telah memberi kesan ketidakstabilan politik di Thailand. Terdapat banyak krisis yang berlaku seperti pasukan ekonomi tertinggi Thailand telah meletakkan jawatan ketika wabak COVID-19 melanda. Antaranya ialah Timbalan Perdana, Menteri Kewangan, Menteri Tenaga, Menteri Pendidikan Tinggi, Penyelidikan dan Inovasi. Ekoran daripada hal ini, Perdana Menteri Thailand iaitu Prayut Chan-o-cha telah melakukan rombakan ke atas kabinet kepimpinannya. Kesannya ke atas ketidakstabilan politik ini telah menyebabkan pasaran mata wang dan saham Thailand jatuh teruk meskipun secara relatifnya negara ini berjaya mengurangkan penularan wabak COVID-19. Seterusnya adalah impak polisi kerajaan dalam mengawal kestabilan mata wang. Kerajaan negara Thailand telah melaksanakan dasar fiskal mengembang sepanjang pandemik pada tahun 2020. Sokongan fiskal yang dijalankan adalah perbelanjaan dan bantuan kesihatan kepada isi rumah yang terjejas. Kerajaan juga membuat pinjaman tambahan sebanyak 1 trilion baht untuk menampung polisi kerajaan. Langkah-langkah ini telah menyelamatkan banyak nyawa, mata pencarian penduduk dan menyokong pemulihan awal Thailand bagi meyakinkan pelabur untuk pembukaan semula aktiviti ekonomi secara beransur-ansur. Untuk kajian kemungkinan, terdapat 2 cabaran iaitu yang pertama, cabaran terhadap cadangan menjalankan pelaburan. Kestabilan politik Thailand telah menunjukkan sejarah negara tersebut mengalami beberapa perubahan pesat dalam kerajaan. Hal ini mewujudkan ketidaktentuan jangka panjang yang menjejaskan keputusan pelaburan. Oleh itu, pelabur hendaklah mengetahui peraturan dan undang-undang sesebuah negara bagi menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan tersebut. Selain itu, cabaran persaingan sengit dari segi perdagangan dan pelaburan. Contohnya, negara Thailand terkenal dengan industri pembuatan dan pelancongan. Perkara ini boleh menyukarkan lagi perniagaan untuk menarik pelanggan dan menjana pendapatan. Selain itu, Thailand mungkin mempunyai keperluan kawal selia bagi memberi faedah yang baik untuk perniagaan pada masa depan. Contohnya, peraturan perdagangan berkaitan import dan ekspor, peraturan percukaian dan peraturan alam sekitar. Untuk cabaran keberkesanan pelaburan pula, terdapat beberapa cadangan untuk meningkatkan keberkesanan pelaburan di Thailand. Antaranya, pelabur hendaklah melakukan analisis pasaran dengan teliti bagi mengetahui persaingan sedia ada dalam sektor yang berpotensi. Seterusnya, pelabur hendaklah menyesuaikan diri dengan peraturan dan undang-undang sesebuah negara. Selain itu, hendaklah memahami situasi politik dan ekonomi negara pelaburan seperti Thailand, memandangkan politik dan ekonomi memberi impak yang besar kepada pelaburan. Seterusnya, pelabur hendaklah mencipta hubungan rangkaian dengan pihak tempatan agar dapat mempercepatkan penyesuaian diri di negara tersebut. Dan yang terakhir, pelabur perlu membuat perancangan jangka panjang bagi membantu mengurus potensi risiko jangka panjang dan membuat keputusan yang baik dalam pelaburan. Sebagai penutup, Thailand antara negara yang amat bergantung kepada sektor pelancongan telah mengalami kemelesetan ekonomi dek kerana perlu menyekat kemasukan pelancong asing semasa pandemik COVID-19. Kerajaan Thailand juga telah melaksanakan dasar fiskal dan membuat pinjaman 1 trilion baht bagi membantu rakyatnya dan membaik pulih sektor ekonominya. Thailand juga dilihat cekap dalam mengatasi kemelut ekonomi dan sektor kesihatannya apabila menyediakan sistem perkhidmatan yang efisien serta membeli 2 juta pil antivirus COVID-19 kepada rakyatnya. Itu sahaja daripada kumpulan 12. Sekian, terima kasih.